di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Merangsang semula ekonomi negara dengan pembukaan sektor industri kreatif yang menjejaskan 264,000 penggiat industri semasa pandemik. Memacu penerima gunaan digital, pengkomersialan teknologi dan harta intelek bagi membolehkan pembukaan peluang pekerjaan dalam bidang digital. Menyediakan lebih pilihan mengakses internet menerusi penawaran perkhidmatan telekomunikasi yang mampu milik kepada rakyat. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Berminat untuk menjadi peguam syar'i atau pegawai syariah di Pusat Undang-Undang Harun M. Hashim, kami menawarkan program Pasca Siswa Zadaish dan DSLP yang merupakan syarat lantikan perkhidmatan pegawai syariah dan peguam syar'i. Program ini merangkumi ilmu serta kemahiran bagi melahirkan pakar yang akan mengamal dan melaksanakan pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia. Sertai kami bagi pengambilan Januari dan Mei 2022. Hubungi kami di 03-6421-4273 atau layari www.lawcenter.iium.edu.my. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Musim sejuk melampau boleh membawa maut. Mari bersama Islamic Relief Malaysia hulurkan sumbangan, berikan kehangatan kepada penduduk Syria dan Afghanistan menerusi kempen Rayuan Musim Sejuk. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan selesai sudah topik pagi kita sebentar tadi. Kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi pada waktu ini menerusi perkongsian rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga di Facebook Islamic Relief Malaysia. Dan seperti dalam poster, tetamu kita Brother Haris Syarim, pengurus bahagian penjanaan dana Islamic Relief Malaysia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Bro Haris. Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Pian, DJ Hazwan, semua pendengar yang dikasihi? Sihat Baik, Alhamdulillah sihat. Suara apa Brother Haris macam DJ jugalah. Dahsyat mikrofon tu. Dalam saya belajar daripada DJ berdua ni sebenarnya. Ya Rabbi, Masya-Allah. Tapi dia punya kursi lagi advance kan. Ya, kursi dia tu kan? Lena kalau si Pian duduk situ ni. Apapun, terima kasih Bro Haris. Hari ni kita nak cerita tentang kemanusiaan tanpa sempadan untuk Suara Kemanusiaan, dan ada satu jangkaan oleh Pejabat Koordinasi Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNOCHA 2022 nanti seramai 274 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan dan perlindungan untuk mereka terus hidup. Sebab itulah kita kena terus tolong dan bantu kan Bro Haris. Jadi mungkin kita nak cerita macam mana yang terkini, apa yang diusahakan oleh Islamic Relief seluruh dunia untuk misi-misi kemanusiaan yang terkini. Brother Haris. Ya, silakan. Baik, insya-Allah terima kasih kepada semua pendengar. Jadi seperti kebiasaannya hari Isnin ni kita dengar sebentar dan berfikir sejenak berkenaan dengan apa sebenarnya yang berlaku di sekeliling kita ni. Jadi sudah tentulah dengan perubahan iklim, bumi ni makin panas kan, dengan penipisan lapisan ozon, gas rumah hijau yang makin banyak di udara. Jadi semua perubahan iklim ni menyebabkan makin banyak berlaku bencana alam DJ Pian dan DJ Hazwan yang mana direkodkan makin kerap, makin tak dapat diduga dan skalanya makin dahsyat dan makin ganas, terutama monsun. Jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberitahu kita semua dalam satu kajian mencatatkan bahawa bencana alam yang terjadi sekarang ini lebih teruk daripada apa yang telah berlaku sebelum tahun 1991. Dia bagi tahu lebih kurang 3 kali ganda. Jadi dah tentulah bila 3 kali ganda lebih kerap, lebih teruk, lebih dahsyat, ianya adalah signifikan, menandakan macam itulah juga krisis kemanusiaan. 3 kali ganda lebih teruk ataupun lebih daripada tu. Dan bulan November yang lepas sahaja, Bosnia Herzegovina mengalami hujan lebat disebabkan ribut petir dan juga angin kencang, yang mana keadaan ini menyebabkan elektrik terputus dan kebanyakan sekolah ni terpaksa berhenti beroperasi. Maksudnya kanak-kanak tidak dapat belajar, bersekolah dan sebagainya. Jadi itu apa yang terjadi di negara Balkan. Tapi sekarang ni kita terbang ke negara yang lebih hampir dari Malaysia, iaitu Indonesia, yang mana pada 4 Disember pukul 3 petang yang lalu
gunung berapi Semeru di Lumajau, Jawa Jawa Timur telah pun meletus. Yang mana gunung berapi ini memuntahkan debu dan asap panas ke udara. Lahar panas terus mengalir. Jadi ada yang nak tanya ni, ada yang nak tahu juga. Lahar panas ni apa maksud dia? Maksudnya bila terjadinya letusan gunung berapi, lahar ini adalah batu dan juga bahan-bahan yang ada di dalam gunung berapi yang mengalir bersama dengan air. Jadi dah tentulah semua letusan ataupun sedimen-sedimen, batu-batu dan debu-debu yang lahir ke udara ni akan menyebabkan terjadinya masalah yang seterusnya. Yang mana serta-merta daripada letusan tersebut ada satu kampung yang berdekatan iaitu Desa Umbunan dimusnahkan disebabkan adanya lahar dan juga lumpur panas yang meranapkan lebih kurang 30 buah rumah di sana. Jadi bayangkan, satu gunung berapi meletus, ada satu kampung berdekatan dengan gunung tersebut wipe out, habis. Yang mana pihak berkuasa turut meminta penduduk yang ada di kawasan berdekatan supaya berwaspada dengan debu di atas atap. Kita pun pelik, kenapa nak kena berhati-hati? Sebab debu. Malaysia ni kita tak ada gunung berapi. Tetapi di sana pihak berkuasa terpaksa meminta penduduk untuk berawas dan berwaspada sebab bila debu daripada udara ini turun semula ke atap ataupun bumbung rumah, bila makin berat dia akan meranapkan bumbung tersebut. Jadi penghuni ni akan terperangkap di dalam rumah tersebut. Jadi sehingga sekarang pasukan misi dan menyelamat masih lagi beroperasi di salah satu kampung yang nama kampung tersebut adalah Kampung Renteng untuk mencari jenazah yang masih tertimbus. Jadi disebabkan letusan gunung berapi ini 46 nyawa telah pun terkorban dan puluhan yang lainnya ini melecur disebabkan lahar debu panas yang mana mereka ni dirawat di Puskesmas ataupun Pusat Kesihatan Masyarakat di daerah Lumajau. Yang mana seramai 9,118 orang penduduk di kawasan tersebut dipindahkan ke 115 pos penempatan sementara supaya mereka ini selamat. Kerana pihak berkuasa telah pun mengosongkan dalam radius 5 km daripada kawasan tersebut untuk mengelakkan bencana yang lebih serius. Jadi kita pun tanya, adakah bila terjadinya letusan ini tak ada amaran? Sebenarnya pihak berkuasa dah beli amaran dah. Dan ini adalah langkah untuk kita elakkan daripada risiko terjadi bencana yang lebih besar dan lebih serius. Kerana daripada Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, sebelum terjadinya letusan ni sebenarnya dari bulan lepas dan sebelumnya lagi dah direkodkan lebih kurang 100 letupan di kawasan Semeru tersebut. Jadi inilah amaran-amaran awal yang mana menunjukkan mungkin akan berlaku sesuatu dan sudah tentulah bencana tersebut terjadi pada 4 Disember yang lepas. Jadi kita banyak-banyak bersyukur ya DJ Pian, DJ Hazwan, semua pendengar, sebab kita di Malaysia ni Allah uji dengan keselesaan. Yelah, kita tahu semua orang mencabar dalam keadaan COVID ini. Tetapi sahabat kita yang berdekatan ni dalam COVID diuji lagi dengan masalah ini. Baru saja nak bersekolah kan, baru saja nak bermula ekonomi dan sebagainya. Tetapi diuji sekali lagi, yang mana mereka sekarang ini terpaksa berlindung dengan selamat dulu sehinggalah keadaan ini reda dan mereka boleh teruskan kehidupan. Ini adalah situasi di Gunung Semeru yang terkini lah yang dialami oleh mereka, dan ini bukan kali pertama, malah beberapa kali juga sebelum ini di Palu, di Lombok, di Aceh, semua kita tahu dan sering mengikuti perkembangan apa ujian-ujian yang menimpa ke atas saudara-saudara kita di Indonesia. Mungkin kalau sebagai NGO, macam mana bentuk bantuan yang kita boleh salurkan dan hulurkan pada mereka selain pihak kerajaan mereka yang juga turut membantu rakyatnya? Dan mungkin kalau Brother Haris boleh kongsikan juga bentuk ataupun projek bantuan yang sedang berjalan di Indonesia, khususnya yang sedang bergiat dilaksanakan. Brother Haris, silakan. Okey, jadi berkenaan dengan apa yang telah berlaku di Semeru, sehingga sekarang gunung berapi masih lagi memuntahkan debu, asap yang panas dan juga lava dan lahar daripada kawah gunung berkenaan. Jadi buat masa ini pihak berkuasa di Indonesia masih lagi meminta penduduk untuk mengosongkan kawasan tersebut dan berjaga-jaga.
Dan sekarang ini masih lagi dalam keadaan tahap kedua kewaspadaan. Jadi rasanya pihak berkuasa Indonesia masih lagi boleh mengawal situasi tersebut, dan sekiranya diperlukan, Islamic Relief akan dikerahkan untuk turut sama berganding bahu bagi membantu penduduk di kawasan berkenaan. Jadi biasanya bila terjadinya satu bencana di satu daerah, kawasan, wilayah ataupun lokasi, kita akan bekerjasama dengan kerajaan tempatan kerana mereka lebih tahu kawasan tersebut perihalnya bagaimana, dan dengan kebenaran mereka kita boleh beroperasi. Jadi buat masa ini itu adalah keadaan di Gunung Semeru. Tetapi pada tahun 2018 sewaktu terjadinya gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kita telah mengagihkan lebih kurang pack makanan bersama dengan kit kebersihan, bekalan air bersih, selimut, tuala dan juga tempolin, yang mana kita tahu ini adalah bekalan bantuan asas kepada orang yang terpaksa berpindah daripada kediaman mereka. Yang mereka ni tiada tempat tinggal, tiada makanan yang cukup, air yang bersih. Jadi untuk mereka mampu meneruskan kehidupan, kita bagi bekalan makanan ini supaya dalam masa sebulan atau 2 bulan mereka boleh terus meneruskan kehidupan. Yang mana kami agihkan bantuan ini kerjasama Islamic Relief Malaysia dan juga ke Islamic Relief Indonesia. Yang mana pada tahun 2019, yang mana sewaktu terjadinya tsunami di Palu, Sulawesi, kita turut mengedarkan dan juga mengagihkan bantuan yang lebih kurang sama. Ini adalah langkah yang mana kita ambil untuk kita elakkan risiko daripada terjadinya risiko kebuluran, kelaparan, jangkitan bawaan air dan juga udara, yang mana ini adalah risiko yang mungkin terjadi bila manusia terpaksa dipindahkan daripada kediaman mereka di satu tempat penempatan, yang mana mereka ni tinggal dalam keadaan bersesak-sesak, orang cakap crowded. Jadi ini adalah salah satu daripada keadaan yang mana kita perlu sama-sama pantau. Jadi dengan bantuan ini bukan sahaja dapat bukan sahaja dapat memenuhi perut dan juga menyebabkan mereka tidurkan lena, tapi juga mampu untuk menjaga perihal keselamatan nyawa mereka. Jadi bantuan ini, waktu kecemasan ni, Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief Indonesia, kita tak berhenti waktu kecemasan saja di JPN dan DJ Hazwan. Tetapi kita teruskan, kita berganding bahu, berpimpin tangan dan erat sepakat untuk kita teruskan dengan projek pembangunan lestari di wilayah-wilayah berkenaan. Yang mana bantuan tersebut termasuklah bantuan pendidikan untuk kita baiki dan kita bina semula rumah ataupun masjid ataupun sekolah mereka. Kita bina sistem bekalan air bersih bagi mereka yang minat, penerima yang minat untuk di sana dia ada satu perkataan Indonesia, berdaya niaga ataupun berdaya tani kan. Jadi mereka ni juga akan diberi latihan untuk melakukan perusahaan ekonomi, dan juga bagi mereka yang ada trauma dan masalah psikologi ni kita akan beri lawatan psikososial. Jadi saya sendiri pernah sampai ke Lombok pada tahun 2018. Yang mana sikit. Jadi kita cerita lah ni kan. Jadi kita rasa seronok tau. Yang mana waktu tu saya pantau pertama projek sistem air di Lombok Tengah, di daerah Lombok Tengah. Yang mana kita pun pelik, kenapa kawasan, yelah kita ni negara Khatulistiwa kan, negara jiran kita pun sama kan, banyak turun air dan sebagainya. Tapi bila kita pergi ke kawasan bukit contohnya kan, sebenarnya kat sana tak ada sungai yang macam kita gambarkan. Jadi mereka ni terpaksa berjalan berkilo-kilometer untuk dapatkan air di satu tempat, kemudian naik bukit pula, dan selepas itu barulah mereka guna air. Air tersebut pun cuma tahan dalam sehari 2 hari macam tu je. Jadi terpaksa kita bina satu sistem air yang mana air tersebut digali daripada bawah tanah, masuk ke dalam tangki dan kemudian diedarkan untuk penduduk kampung yang berada di sekitar lah. Dan kemudian projek Rumah Cendawan. Rumah Cendawan ni pun menarik kerana kita tahu di sana pun ada sektor pembalakan kan. Jadi semua debu-debu ataupun hampas kayu ni dapat digunakan semula untuk menanam cendawan, yang mana dia akan bina, mereka akan bina rumah cendawan. Jadi daripada budidaya cendawan ini, saya nampak ada satu komuniti tersebut berjaya untuk menghantar
pelajar-pelajar mahasiswa daripada kampung berkenaan untuk masuk ke dalam universiti tau. Jadi bukan sahaja penerima manfaat ni, manfaat untuk mereka, tapi mereka dah berjaya berdikari, mereka dah cukup makan, mereka boleh menjual produk-produk daripada cendawan tersebut. Antara yang paling menarik adalah aiskrim cendawan. Jadi berada di sana ni saya dengan orang kampung sama-sama tau buat aiskrim cendawan. Coklat cendawan, sambal cendawan dan sebagainya. Macam mana rasa dia, manis, sedap. Ya. Yes. Boleh bawa kat sini Terbaik. Brother Haris boleh demo buat kat kita nanti. Jadi ini adalah contoh yang mana kita nak penerima yang pernah berada dalam keadaan kesusahan disebabkan bencana boleh berdikari semula, bahkan mereka boleh memberikan manfaat lebih besar kepada komuniti mereka. Dan itulah yang saya boleh kongsikan terhadap apa projek yang dah kita lakukan di Indonesia. Yang Brother Haris sendiri turun padang untuk membantu dan melihat sendirilah kan, menjadi saksi apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi ini bukan cerita tentang Brother Haris jumpa sahabat-sahabat di Indonesia, bantu berdaya tani, daya usaha sebagainya. Tapi itu semua adalah manfaat daripada sumbangan sahabat-sahabat dermawan yang budiman sekalian. Betul tak? Menerusi Islamic Relief Malaysia. Macam mana Brother Haris, kalau sahabat-sahabat kita mungkin yang terlupa nombor ke ataupun akaun media sosial, macam mana nak bersama-sama Islamic Relief Malaysia dalam misi, kempen dan usaha di pelbagai negara, pelbagai lokasi termasuk Indonesia? Okey, bagi semua pendengar yang berminat untuk membantu, jadi sekarang ini kita buka dan lancarkan kerjasama Islamic Relief Malaysia dan Islamic Relief Indonesia untuk projek pembangunan sistem air di Indonesia di dua lokasi, di Mamuju dan juga Majena. Yang mana ini adalah lokasi di mana pada tahun 2018 yang lepas, 19 yang lepas terjadinya gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Barat. Yang mana penduduk di sana ni sebenarnya trauma tau dengan gegaran-gegaran kecil. Kerana kita tahu waktu terjadinya Sulawesi Barat, selepas itu pasca bencana tu ada lebih kurang 400, dalam masa bulan 400 gegaran kecil. Jadi mereka ni semua berpindah ke kawasan yang lebih tinggi. Tetapi risikonya bila berada di kawasan Bukit Bukau tersebut, tiada sistem air yang bersih. Jadi mereka ni terpaksalah, macam saya bagi tahu tadi kan, bila tak ada bekalan air, mereka terpaksa angkut air daripada bawah bukit kemudian naik bukit, dan itu adalah rutin yang menyusahkan mereka seharian. Jadi dan mereka risau kalau tak ada air ni apa akan jadi kan. Jadi takut terjadinya kolera ataupun taun di lokasi tersebut. Jadi sebenarnya mereka yang berada di Mamuju dan juga Majena ni dah berusaha. Mereka dah gali perigi tetapi ianya dah kering. Jadi mereka ni kehabisan pilihan. Jadi bila Islamic Relief Indonesia ambil keputusan untuk lakukan penilaian, jadi dirasakan penduduk di lokasi tersebut ni boleh dapat air yang lebih baik, yang lebih berkualiti, lebih selamat dengan cara untuk kita bina sistem air. Yang mana sistem air ini akan dibina di lokasi berkenaan, memberi lebih kurang 300 lebih buah keluarga untuk mendapatkan manfaat air bersih. Ia menggunakan teknologi tekanan air dan juga tekanan udara, DJ Pian dan DJ Hazwan. Yang mana tak memerlukan elektrik dan juga minyak. Yang mana teknologi pump rem hidrolik ni akan menyalurkan air daripada kawasan sungai terus naik ke atas bukit, dan di sana tangki yang dibina akan mengedarkan air tersebut melalui paip-paip yang dibina kepada keluarga-keluarga yang terlibat. Jadi dengan nilai RM120 bagi satu lot, kini kami membuka 1,667 lot kepada semua untuk tajaan tuan-tuan, puan-puan yang dermawan, yang bermurah hati, yang mungkin ada lebihan rezeki yang nak dikongsikan pada hari ini dan seterusnya. Tahun ni. Jadi insya-Allah dengan projek wakaf ini sehingga hari kiamat, insya-Allah dia akan terus mengalirkan air, memberikan peluang untuk orang ambil wudu, makan, minum, terus melakukan aktiviti seharian di sana. Jadi anda boleh bayangkanlah kalau kita nak ambil manfaat dan juga ibrah daripada kisah Sayyidina Uthman bin Affan dengan Telaga Auraumah di Madinah. Jadi ini adalah salah satu daripadanya untuk kita teruskan
melakukan projek wakaf dengan umur, dengan rezeki dan juga peluang yang kita ada ni. Jadi bagi anda yang berminat boleh terus ke website Islamic Relief Malaysia yang tertera di semua media platform kami, dan kalau anda ingin melakukannya dengan lebih mudah boleh hubungi pegawai kami di talian 03 8926 3434. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam projek wakaf ini. Kami hanya jambatan kemanusiaan melaksanakan amanah anda. Andalah yang sebenarnya melakukan tanggungjawab dan juga amanah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Mantap, Brother Haris. Wah. Saya terbayang pula bila Brother Haris sebutkan tadi kempen kita khususnya di Indonesia nak bina pam air dan saluran air yang membantu mereka. Yang haus dapat minum, kita dapat pahala. Yang nak beribadah, berwuduk, bersuci, kita dapat pahala. Yang nak bertani, siram pokok, subur ladangnya, kita dapat pahala. Yang menyumbang menerusi usaha dan kempen NGO kita, Islamic Relief Malaysia. Baik, terima kasih banyak-banyak Brother Haris. Kalau dekat Somalia, cakap terima kasih macam mana? Terima kasih. Dalam bahasa apa? Somalia. Somalia. Wanaksan, Wanaksan. Oh, Wanaksan je. Wanaksan tu dia punya makna luas. Baik, terbaik, cemerlang, bagus. Wanaksan. Wanaksan. Harim. Harim. Brother Haris Syarif, maafkan saya. Brother Haris Syarif As-Somali. Itu apa? Nama yang selalu dikaitkan dengan Brother Haris. Kita mewakili Islamic Relief Malaysia untuk hari ini. Terima kasih Brother. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia suara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia hari ini. Dan menutup tirai warna pagi edisi Isnin hari ini. Ya betul, dan juga terima kasih di atas sahabat-sahabat semua yang terus bersama kami seawal jam 6 pagi sampailah sekarang 4 jam pertemuan kita untuk edisi hari Isnin 13 Disember 2021, dan selepas ini Siti akan bersama anda untuk aspirasi 10.2 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Amin akan bawakan topik-topik yang lebih menarik menerusi silibus forensik keluarga hari ini ya. InsyaAllah. Siti menggantikan Yati yang sedang menunaikan umrah di Tanah Suci. Didoakan semoga selamat perginya dan diterima ibadahnya, beroleh umrah mabrurah insyaAllah. Dan warna pagi berehat seketika, jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.